sokongan dari semua pihak sama ada langsung atau tidak langsung demi menjayakan program pada pagi ini. Sebelum kita memulakan pembahasan mengenai berkaitan dengan COVID-19, pesan terhadap ekonomi dan rohani umat Islam, jadi eloklah kita kenali dahulu ahli-ahli panel yang dihormati. Okey, pertama panel pertama kita hari ini, Profesor Dr. Muhammad Syukri Saleh. Saya briefing sedikit berkaitan dengan Profesor Syukri Muhammad Saleh, adalah Profesor Kehormatan Pusat Kajian Pembangunan Islam ISDEF, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Beliau adalah bekas pengasas pengarah pusat kajian ini. Melalui pusat kajian ini, beliau telah memperkenalkan dan mengasaskan satu bidang baru yang dinamakan Pusat Pengurusan Pembangunan Islam. Jadi, selain itu, Profesor Syukri juga sekarang dilantik sebagai Profesor Tanjung di Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA, Negara Brunei Darussalam, dan di Pusat Kajian Sastra Kemanusiaan dan Sains Kemasyarakatan ASIAI, Universiti Kuala Lumpur. Dalam masa 39 tahun sebagai ahli akademik, Profesor Syukri telah dilantik oleh 18 buah universiti dan institusi akademik di 7 buah negara, iaitu di Malaysia, Jordan, Arab Saudi, Jepun, United Kingdom, negara Brunei Darussalam dan Indonesia sebagai Profesor Anjung, Profesor Tamu, Fellow Kehormat, Fellow Tamu, Sarjana Tamu dan Ahli Fakulti. Profesor Syukri juga telah melakukan 59 penyelidikan dan perolehan konsultasi di peringkat nasional dan antarabangsa, terutamanya di Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura dan negara Brunei Darussalam. Beliau juga bersekutu dengan 14 buah profesional di United Kingdom, United States of America, Canada, the Netherlands, Bangladesh, Indonesia dan Thailand. Dari segi penerbitan, Prof. Syukri telah menghasilkan lebih kurang 235 penerbitan, termasuklah buku, bab dalam buku, artikel jurnal, artikel ulasan dan artikel popular, dan dilantik sebagai lembaga penasihat antarabangsa, pengurusi lembaga penasihat, lembaga pengulas dan lembaga pengarang 16 jurnal nasional antarabangsa dan menyampaikan 343 ucapan syarahan, jemputan dan kertas kerja. Dan dari segi pendidikan, Prof. Syukri pernah mendapat sarjana muda kepujian Sains Kemasyarakatan dari Universiti Sains Malaysia, Diploma Ekonomi dan Sarjana Pembangunan Luar Bandar dari Universiti Anglia, United Kingdom, dan Dr. Falsafah Pembangunan Bertarafkan Islam dari University of Oxford, United Kingdom. Jadi seterusnya kita berkenalan dengan panel kedua kita, iaitu Ustaz Muhaizam Mat Razak. Ustaz Muhaizam Mat Razak merupakan pensyarah asis di UiTM Kedah. Ustaz Muhaizam pernah menjawat sebagai jawatan guru di Mahkamah Pokok Sena, pernah memegang jawatan sebagai Ketua Jabatan Pengajian Islam Kolej Jabatan Putra Baru dan pensyarah pengajian Islam di Kolej Jabatan Putra sejak Februari 2002 sehingga 2006 dan pernah menjawat pensyarah sambilan di OUM Kelantan. Dan Ustaz Muhaizam pernah membuat kajian berkaitan dengan sejarah Islam di Aceh pada tahun 1996 di Selatan Thailand dan di Singapura. Dari segi latar belakang pendidikan, Ustaz Muhaizam pernah mengambil diploma pendidikan di Universiti Utara Malaysia dan sarjana muda syariah Islamiyah di Universiti Al-Azhar dan sarjana usuluddin di Universiti Malaya. Ahlan wa sahlan dan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kerana sudi menerima jawatan dari pihak ASIS UiTM Kedah bagi menjayakan program webinar pada pagi ini. InsyaAllah, sesi webinar pada pagi ini akan dibahaskan dalam beberapa sesi. Sesi yang pertama dan kedua adalah soalan kepada ahli-ahli panel kita. Kemudian sesi yang ketiga adalah sesi Q&A bersama peserta, dan sesi terakhir adalah sesi rumusan dari ahli-ahli panel untuk para peserta. Sekiranya ada sebarang soalan atau pertanyaan yang berkaitan dengan webinar pada hari ini, bolehlah anda sediakan soalan di bahagian mesej di sesi Q&A nanti dan saya akan bacakan soalan anda. Jadi soalan boleh diletakkan di chat Webex ataupun di bahagian chat Facebook Live ILD.
Dan kalau peserta yang nak bertanya secara terus, kita boleh tanya secara direct. InsyaAllah. Okey, jadi topik kita pada hari ini ialah COVID-19, kesan terhadap ekonomi dan rohani umat Islam akan diulas sebentar lagi oleh kedua-dua para jemputan panel kita. Okey, saya buat rumuskan sedikit berkaitan dengan isu ini. Okay, pandemik COVID-19 telah menggegarkan satu dunia dan memberi impak yang sangat besar terhadap aspek kehidupan manusia. Okey, jika dilihat dari aspek kerohanian, kita dapat lihat banyak perubahan yang jelas dalam pengamalan beragama sejak dunia ini dilanda wabak pandemik COVID-19. Dan dari segi ekonomi, kita dapat perhatikan virus ini telah mengakibatkan seluruh dunia terkesan dan khususnya negara kita Malaysia turut mengalami kempas yang sama. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita akan teruskan sesi pertama iaitu soal jawab kepada ahli-ahli panel yang disegani. Diri Ibu Sultan. Ustaz Saiful, boleh tolong mutekan partisipan sebab ada yang partisipan yang tidak mute. Okey, jadi soalan kepada ahli panel, melihat kepada situasi hari ini, masyarakat khususnya masih lagi dalam keadaan hidup dalam norma baru. Okey, berdasarkan kepada pandangan ahli panel, saya tanyakan kepada Prof. Syukri dahulu. Dalam situasi hari ini, pandemik COVID-19 ini dilihat memberi kesan yang sangat signifikan terhadap pembangunan ekonomi apabila kita lihat banyaknya sektor terkesan dan hampir lumpuh. Okay. Jadi apakah kesan-kesan pandemik terhadap ekonomi dan bagaimana masyarakat perlu berhadapan dengan kesan ekonomi kita pada hari ini? Jadi dipersilakan Prof. Alhamdulillah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Farah. Yang saya hormati Ketua ASIS, para pemimpin ASIS dan juga UiTM, dan yang saya hormati Ustaz Muhaimin, ahli panel. Ini bukan hanya merupakan pandemik global dan krisis kesihatan, tetapi dia merupakan krisis dalam semua aspek kehidupan manusia. Dia memberi kesan kepada semua, termasuk ekonomi lah ya. Dan dia berhubungan antara satu sama lain. Dan kalau kita nak tengok ekonomi saja juga pun tak boleh, sebab dia berhubungan antara satu sama lain dengan agama, dengan kesihatan, dengan sosial, dengan politik, dengan budaya, dengan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Jadi banyak benda yang kita. Dan tapi matlamat akhirnya hasil akhirnya daripada solusi yang diusahakan itu satulah kesejahteraan masyarakat. Dan insya-Allah kita sebagai orang Islam mencari mardatillah, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesejahteraan itu termasuk dua-dua, kesejahteraan dunia dan juga kesejahteraan akhirat insya-Allah ya. Tapi kalau kita nak cari punca kepada masalah COVID-19 ini, ramai orang kata kesihatan lah ya. Jadi kesihatan memberikan efek kepada pelbagai aspek lagi. Dia kena jaga sikit lah dalam bab ini ya, kena jaga sikit dalam bab ini kerana kita bimbang takut kita terperangkap dengan assumption Marxis dan neo-Marxis, terperangkap dengan pemikiran Marxis ataupun neo-Marxis yang mengatakan substruktur menentukan superstruktur. Substruktur itu ekonomi. Dan ekonomi itu menentukan semua benda lain, superstruktur seperti agama, kesihatan, sosial, politik, budaya dan sebagainya. Jadi kalau kita mengambil ekonomi sebagai teras, sebagai determinant factor yang menentukan segalanya termasuk kesihatan tadi, maka itu agak silaplah kita terperangkap dengan pemikiran itu. Sebab bagi kita orang Islam ini, yang menentukan semuanya, yang menjadi determinants ya, atau faktor determinansnya, yang penentunya ialah agama, bukan kesihatan, bukan ekonomi, bukan budaya dan bukan perkara-perkara lain yang disebutkan oleh Karl Marx sebagai
superstructure. Ya, jadi agama itu sepatutnya menentukan segala-galanya. Itu satu benda yang saya cuba sampaikan supaya kita jelas sungguh, jangan tengok ekonomi ini memberikan kesan ataupun kesihatan memberi kesan kepada aspek-aspek lain. Ya, sebenarnya pada pandangan saya lah yang memunculkan punca kepada masalah ni lebih kepada punca agama, ya, bukan punca kesihatan. Kesihatan itu masalah kesihatan, krisis kesihatan itu hanyalah merupakan output ataupun outcome daripada agama itu sendiri. Walau bagaimanapun kita sebut tentang kesan ekonomi tadi, dan ramai orang berfikir bahawa kesan ekonomi daripada COVID-19 itu lebih bersifat negatif. Sebenarnya pandangan saya rasa bukan saja negatif, tetapi juga dia membawa kepada perkara-perkara yang positif juga. Cuma degree dia, ya, degree positif dan negatif itu agak berbeza lah. Dan tentu sekali kesan negatif itu lebih banyak daripada kesan positif. Cuba kita tengok kesan negatif ini. Kalau di peringkat global dari segi ekonominya, kita nampak jatuhnya pengeluaran, ya, productivity jatuh. Kerana apa? Kerana ada premature death, kematian yang belum sampai masa lah. Kalau kita tak fikir tentang takdir, ya, kita rasa premature death, belum sampai masa tapi dah mati. Ramai orang dah mati, ya. Lepas tu berlaku apa yang boleh kita panggil sebagai workplace absenteeism. Kalau bahasa mudahnya kerja kat rumah lah, tak pergi office, absent kat office, ya, kerja kat rumah ataupun working from home, WFH itu, ya. Dan juga ada gangguan global supply chain, rantaian penawaran global. Sebab dengan terputusnya hubungan kita dengan global di peringkat dunia, maka dengan sendirinya penawaran perkara-perkara yang kita perlukan untuk productivity itu dia jadi terputus. Maka dengan sedemikian factors of production, ataupun kalau daripada Marx ini kita panggil sebagai means of production, tak cukup lah. Jadi tak cukup, kilang-kilang tak boleh produce, dan dengan sendirinya banyak kilang yang terpaksa tutup, dan kalau yang buka pun productivity kilang-kilang itu adalah sangat sedikit. Ini yang dipanggil sebagai negative supply shock, kejutan penawaran yang negatif. Ya, ini ada kena-mengena, itu dari segi pengeluaran. Oleh kerana pengeluaran rendah, maka penawaran juga adalah rendah. Malah penawaran itu jadi negatif sebab dia tak boleh produce. Oleh kerana ada tadi global supply chain tadi, ya. Kemudian satu lagi kita lihat jatuhnya permintaan, demand, kerana jatuhnya consumption, dan orang tidak boleh meminta untuk consume barang-barang itu kerana pendapatan sudah kurang kalau yang masih ada kerja, ataupun pendapatan tak ada langsung bagi orang yang terpaksa tidak boleh kerja lagi ataupun dibuang kerja. Dan kita lihat dari segi jatuhnya permintaan ni, kita nampak yang sektor yang sangat-sangat terjejas ialah sektor perjalanan, sektor hospitality. Perjalanan maksud saya transportation, ya, dan hospitality, dan juga sektor pelancongan. Dan begitulah kita lihat bagaimana airlines, ya, sangat terjejas, perkhidmatan udara sangat terjejas, laut pun begitu, darat pun begitu. Malah the International Airport Transport Association ada mengatakan bahawa airline ini pendapatan rugi, ya, secara estimate besarnya rugi sebanyak 314 bilion dolar Amerika. Itu ketika pandemik mula-mula. Sekarang ni saya ingat lebih banyak lagi lah, kan, insyaAllah. Itu yang kedua. Manakala yang pertama tadi jatuhnya pengeluaran, yang kedua jatuhnya permintaan. Ekonomi ni duduk main gitulah, dia main production, consumption yang melibatkan permintaan tadi, demand tadi, dan juga satu lagi yang menentukan ekonomi itu bagi pandangan Western ethnocentric thinking, pemikiran Barat,
dia jatuhnya keluaran kasar negara, gross domestic product, yang menentukan pertumbuhan sesebuah negara itu ya. Kalau kita lihat di jangka seluruh dunia ini, dia jatuh kalau tahun dalam 2019, dia pertumbuhannya ada 87.55 trilion US dollar, tapi dia jatuh 4.5% hingga 4.5%. Itu banyak ya, 3.94 trilion US dollar. Jadi maknanya pertumbuhan juga jatuh secara keseluruhan lah. Dan tentu sekali pasaran keuangan juga jatuh, pasaran minyak dunia juga jatuh dan semuanya jatuh. Itu kesannya. Dan kesan umum daripada perkara itu semua ialah pengurangan pendapatan, kemudian kenaikan pengangguran lebih banyak. Dalam April 2020 saja dikatakan di Amerika Syarikat saja ada pengangguran sebanyak 11%. Kemudian ada gangguan dalam industri pengangkutan, gangguan dalam industri perkhidmatan, ada gangguan dalam industri perbuatan dan sebagainya. Itu melibatkan tadi dari segi permintaan dan juga penawaran dan juga production tadi ya. Dan ini semua dialami juga oleh Malaysia. Malaysia mengalami kesan-kesan negatif ini dari segi pekerjaan, dari segi pendapatan, dari segi kehidupan, dari segi rantaian penawaran, ketidaksamaan, ya, dari segi kemiskinan, kesusahan, terutamanya rakyat yang vulnerable lah, rakyat yang lemah, yang rapuh ya. Misalnya sekarang ni di Malaysia kita ada 2.1 juta warga emas. Warga emas di sini yang melebihi umur 65 tahun lebih lah. Salah seorangnya saya lah termasuk dalam ni ya. 2.1 juta. Kemudian B40 saja ada 3 juta, B40 saja ada 2.8 juta. Ini semua terjejas ni ya. Dan juga cuma warga emas tu kalau yang ada pencen mungkin tak terjejas sangatlah, pencen dia terus berjalan kan. Tapi kalau yang tak ada pencen itu beratlah ya. Pekerja asing juga ada lebih kurang 3 juta di Malaysia sekarang ini. Dan begitulah orang miskin bandar pun banyak dan sebagainya. Dan masalah-masalah ini semua diperburukkan lagi oleh pemerintah yang baru. Bukan pemerintah yang baru, pemerintahan yang baru. Ketika kita mula-mula ditimpa dengan COVID-19 tu, ada satu kerajaan kan. Kerajaan itu pun baru juga. Tetapi lepas itu, bila dia jatuh naik kerajaan baru, kerajaan itu pun baru juga. Jadi maknanya yang sekarang ni pun baru, yang sebelum ini ketika COVID timpa pun, itu juga baru. Jadi kita fahamlah dalam keadaan baru itu nak adjust ini macam-macam lah. Pada itu dia burukkan lagi, tambah lagi hutang kita pun banyak, ya, kewangan kita pun terhad, harga minyak pun tak menentu, perdagangan dan pelancongan juga terhad dan oleh kerana penutupan global dan begitulah seterusnya. Dan kita perhatikan Malaysia juga mengalami dilema sebenarnya. Dilema ya, seperti juga di negara-negara lain. Apa dilemanya? Dilema nak mempereimbangkan antara kesihatan dengan ekonomi. Kalau kita lihat dalam first wave dulu, dalam gelombang yang pertama dulu, kita tengok kerajaan Malaysia membuat lockdown. Walaupun tidak total lockdown, tetapi ekonomi itu sangat terhad dan tak boleh dijalankan. Dan kita nampak ada penurunan kes-kes COVID-19. Tetapi itu memberi harga ataupun price yang sangat tinggi bagi Malaysia kerana ekonomi sangat-sangat jadi teruk. Oleh kerana itu, jadi kita lihat dalam gelombang yang kedua, ketiga dan sekarang ini ekonomi dibuka. Jadi tetapi bila ekonomi dibuka nampak naik balik. Jadi nak mempereimbangkan antara kesihatan dengan ekonomi itu satu dilema jugalah. Sama ada partial lockdown dan sebagainya. Kalau ada sesiapa yang nak buat research, saya ingat satu perkara yang sangat menarik sekarang ini, kalau boleh buat research pasal distancing ekonomi ya, ekonomi jarak. Kan kita diminta menjalankan jarak dan sebagainya. Kita lihat banyak online yang dibuat dan sebagainya itu. Tetapi saya nampak ahli-ahli ekonomi belum memformalisasikan
satu model yang boleh kita panggil sebagai distancing economy. Itu agak menarik insya-Allah. Yang bagaimana ekonomi boleh bergerak dalam keadaan lockdown dan dalam keadaan kita tak ada face to face, dan kita boleh ini ya. Ini bukan saja untuk di peringkat nasional, di peringkat daerah, di peringkat kampung, tetapi juga di peringkat global especially. Bagaimana hubungan global yang agak terhad itu boleh kita atasi untuk meningkatkan ekonomi melalui apa yang boleh kita panggil sebagai distancing economy. Jadi kalau kita nak tengok data-data ni banyaklah ya. Saya sengaja tak tunjukkan data-data ini kerana nanti akan mengambil masa yang lama. Alright. Kesan positif ada juga. Ada yang kita dapati bahawa peningkatan kualiti udara okey, makin baik ya, air makin baik, kehidupan liar makin baik. Itu terutamanya ketika gelombang yang pertama. Sekarang ni saya tak tahu, takut turun baliklah ya. Sebab kelestarian peningkatan kualiti udara, air, kehidupan liar tadi adalah berdasarkan kepada apa yang kita lakukan sekarang di gelombang yang ketiga, dan mungkin selepas ini insya-Allah apabila COVID selesai, jadi pasca COVID itu bagaimana dasar-dasar yang dibuat tentang alam sekitar dan sebagainya, dan juga tabiat manusia. Kalau tabiat manusia dia boleh ikut norma yang kita amalkan sekarang, maka dengan sendirinya insya-Allah dia akan lestarilah kualiti tadi. Tetapi nampak sekarang dah tak kot. Gelombang ketiga dalam keadaan kes tak stable, duduk tinggi juga. Kalau kita lihat, gerun jugalah kalau kita lihat tempat-tempat perkumpulan awal dan sebagainya itu. Kalau macam tu artinya peningkatan kualiti udara, air dan kehidupan liar itu sementara sajalah ya. Tapi yang kedua, kita perhatikan kesan positifnya ialah meningkatnya kreativiti dalam kalangan orang-orang yang kreatif. Kalau orang-orang yang tak kreatif, memang dia terpaksa pasrah lah dengan itu kan. Tetapi ada dalam kalangan orang kita ni yang sangat kreatif. Terutamanya apabila ada distancing ekonomi ini, tak boleh nak berhubungan secara face to face, maka kita nampak pasaran online sangat maju sekarang. Pasaran online tu macam-macam lah, daripada kosmetik, nak make up, sampailah kepada makanan. Kita tengok ya. Dan kita tengok productivity, produk-produk itu macam-macam ada berlaku. Daripada cokojarnya, daripada yang frozen foodsnya dan sebagainya itu sangat itu. Dan sektor yang maju kita lihat ialah sektor fast delivery, penghantaran ini kan, penghantaran secara cepat itu. Yang agak ini saya ingat GNT lah kok, very efficient. Sehari kita beli barang, esok dah sampai. Dan begitulah seterusnya. Ini sangat maju dan dia memberikan pekerjaan sangat banyak. Dan kalau di tempat saya ni kadang-kadang delivery ni malam pun dia hantar juga. Pada malam sebab terlalu banyak. So hal-hal sedemikian itu, kreativiti itu sangat ini. Kita lihat juga ada hotel-hotel yang kreatif ya. Instead of dia masak kat hotel, masuk dalam hotel, dia jual tepi hotel dia. Dengan package dan sebagainya. Kita lihat juga bagaimana misalnya ada orang wedding hall yang menyediakan tempat berkahwin dan sebagainya itu. Bila tak ada itu, dia sediakan buat kek dan jual secara online supaya maintain dia punya pekerja. Dan begitulah seterusnya. Saya ingat kreativiti itu sangat menarik. Ini pun satu research area yang sangat interesting, bagaimana kreativiti muncul hasil daripada COVID-19 ini. Sebab mungkin sebelum daripada ni kita agak complacent ya, agak senang, agak selesa dan sebagainya. Kita tak kreatif sangat. Sebab selalunya orang yang tertekan ni dia jadi kreatif. Misalnya contoh kalau kita ambil pekerja asing yang datang mengikut undang-undang adalah lebih tidak kreatif berbanding dengan pendatang asing yang datang tanpa permit. Parti tu kan. Sebab dia tahu dia anytime dia boleh ditangkap dan boleh dihantar balik. So dalam masa yang singkat tu dia kerja sungguh-sungguh. Dan saya nampak mereka lebih kreatif dan lebih dapat banyak meningkatkan ekonomi mereka berbanding yang masuk secara permit dan sebagainya itu ya. Itu agak interesting satu ketika dalam satu
perbincangan berkenaan dengan kemiskinan. Bagaimana nak mengatasi masalah kemiskinan? Kerajaan dah bagi macam-macam benda, NGO dah bagi macam-macam benda, tapi kemiskinan tak hapus-hapus. Jadi saya sajalah provoke sikit mereka, gini je lah, kita jangan bagi bantuan biar mereka seksa. Jadi biar mereka derita. Jadi dia orang semua marah lah, apa pasal ni? Nanti pemerintah kalah lah parti nanti kan. Sebab saya rasa biasanya orang yang derita, dia akan berusaha, dia akan kreatif. Bila dia susah, dia akan memikirkan benda yang itu, dia akan menjadi kreatif. Tapi kalau manja-manja ni, dia tak jadi kreatif. Jadi sekarang ni barangkali Allah timpulkan COVID-19 ni supaya orang Malaysia lah jadi lebih kreatif. Dan kita nampak memang ada kreativiti yang sangat banyak yang berlaku. Terutamanya dalam kalangan orang-orang muda. Saya perhatikan, terutama dalam kalangan orang muda. Dan begitu juga macam sekarang ni yang positifnya pertemuan akademik online ni lah ya. Ini tak payahlah saya pergi kepada Berbuk. Kita boleh bercakap sama-sama sini. Bukan itu saja, dengan luar negara pun boleh gitu. Tapi yang kita sedih sikit ni, ada kawan-kawan kita, walaupun buat secara online, dia charge duit juga. Saya tak tahu itu kreativiti ke tidak, wallahualam. Nak cari duit saja kan. Jadi saya ingat, ini belanja, tak ada belanja pun kan yang kita buat sekarang ni kan. Kalau ada pun sikit-sikit saja. Tapi mereka charge juga duit. Itu bisnes mandat lah kot. Wallahualam. Jadi itulah antara kesan positif. Bagaimana masyarakat perlu berhadapan dengan ini? Oleh kerana kita orang Islam, saya rasa kita kena tengok daripada perspektif Islam lah ya. Supaya kita tidak terperangkap dengan apa yang saya sebut superstruktur dengan substruktur tadi oleh pandangan Marxis dan sebagainya itu, maka kita tengok dari segi Islam. Jadi apabila kita tengok dari segi Islam, sekurang-kurangnya ada 3 benda yang kita perlu soalkan. Yang pertama, apakah pandemik ini hukuman Allah? Sebagaimana hukuman Allah ke atas umat-umat yang lepas. Nanti insya-Allah Ustaz Muhaizam nanti akan bantu kita untuk menerangkan ini. Insya-Allah ya. Saya sendiri tak boleh nak pastikan. Tapi kita belajar daripada umat-umat yang lepas, Allah hukum dengan pelbagai musibah kerana mereka derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah rakyat Malaysia derhaka kepada Allah sebelum daripada ini? Itu masing-masing kita boleh nilai lah insya-Allah. Paling tidak kita nilai diri kita masing-masing, jemaah kita masing-masing, kawan-kawan kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, masyarakat kita masing-masing insya-Allah. Jadi kita tak tahulah itu masing-masing punya ini. Kalau itu hukuman Allah, maka yang kedua yang kita perlu tanya ialah apa sifat hukuman Allah biasanya? Apa sifat hukuman Allah biasanya? Dan kalau kita lihat umat-umat yang lepas, apabila Allah nak turunkan hukuman, nak turunkan musibah, Allah pisahkan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Contoh misalnya Nabi Nuh misalnya ya, Allah pisahkan orang yang beriman naik atas kapal, orang yang tidak beriman tinggal. Orang beriman dihukum, orang yang tidak beriman dihukum, orang yang beriman selamat. Begitu juga Nabi Lut, malaikat datang jumpa Nabi Lut, orang yang beriman bawa orang beriman untuk pergi meninggalkan kampung ini sebab nanti subuh nanti akan dihancurkan, umat-umat yang ini ditinggalkan. Tetapi saya perhatikan bila baca hadis dan sebagainya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni lagu lain pula. Jadi nampaknya Allah tak pisahkan orang yang derhaka kepada Allah dengan orang yang tidak derhaka kepada Allah sebelum Allah timpakan ujian. Allah timpakan semua sekaligus. Kemudian saringannya akan dibuat setelah meninggal dunia, itu yang beriman dia baru disaringkan, ya, yang tidak beriman baru disaringkan. Jadi artinya sebab itu kita lihat sekarang ni tak kira ya sama ada orang beriman atau tidak beriman, ada yang kena COVID-19, malah ada kalau di Indonesia kita perhatikan banyak ulama-ulama yang sangat disegani oleh masyarakat, sangat beriman, sangat soleh, sangat berilmu yang meninggal dunia kerana COVID. Jadi hal-hal sedemikian itu kena faham sifat hukuman Allah itu sebenarnya ditimpakan kalau itu hukuman Allah Subhanahu Wa Taala ditimpakan kepada kesemua orang. Jadi artinya kita kena bersedialah, jangan kita memikirkan kita yang beriman bertakwa kepada Allah maka kita pun rasa selamat
Ya, definitely kita perlu berbaik sangka dengan Allah. Moga Allah lindungi kita insya-Allah. Tetapi itu belum tentu, kerana Allah yang menentukan hukuman itu. Ya, dan bagi umat Muhammad ini kedua-dua golongan yang beriman dan tidak beriman itu dihukum. So yang ketiganya, soalan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi hukuman tersebut? Bagaimana cara mengatasi? Itulah kalau kita lihat bagaimana Allah hukum Nabi Yunus, ya, kerana meninggalkan perjuangannya, kemudian ditelan oleh ikan, tetapi Nabi Yunus bertaubat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan alhamdulillah Allah ampunkan, dan dengan itu Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian kembali memperjuangkan Islam. Jadi artinya kalau kita mengambil pengajaran daripada sini, apabila kita dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu ada kesalahan yang kita lakukan, maka kita kena bertaubatlah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan taubat itu juga adalah merupakan indikasi, ya. Ini yang kedua, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat mana kita sekarang ini bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga kita kena tanya diri masing-masing lah, ya. Kita tanya diri masing-masing. Dan kalau kita lihat secara umumnya di media massa, ya, di orang panggil apa ni, dalam internet dan sebagainya, netizen ni nampaknya fitnah masih belum kurang, mengata-ngata orang masih belum kurang, dengan bahasa-bahasa kasar masih belum kurang, dalam TV kita tengok hiburan-hiburan masih belum kurang. Kalau saya ingat masa saya muda-muda dulu, masa saya remaja-remaja dulu, pada bulan puasa ni tak ada rancangan hiburan, tak ada. Tetapi sekarang nampak macam biasa lah, malah ustaz-ustaz pun nampak sekarang dah masuk hiburan. Ada yang berlakon, ada yang masuk lawak jenaka, ya. Dia insya-Allah Ustaz Muhammad boleh terangkan dengan lebih detail sama ada perkara yang semikian itu sesuai ataupun tidak, wallahu a'lam. Ya, jadi persoalannya sama ada kita kembali kepada Allah ataupun tidak. Yang ketiganya, yang terakhir, ialah berikhtiar. Jadi kita jangan taubat saja, kembali kepada Allah tapi tidak berikhtiar. Maka kita kena berikhtiar. Terutamanya maka kita sekarang ini disuruh berikhtiar dengan 3Ws. Wash, basuh tangan selalu, wear, pakai topeng, pakai topeng, pakai apa panggil masker, ya. Pakai mask, dan once selalu mengikuti amaran dan peringatan daripada Kementerian Kesihatan. Dan juga kita kena beramal dengan 3Cs. Maknanya elakkan daripada crowded places, tempat yang ramai orang, dan juga daripada confined spaces. Dalam bilik yang sempit kita duduk ramai-ramai pun tak boleh, dan juga close conversation. Jangan duduk dekat-dekat dan bercakap rapat-rapat. Ya. Di samping itu kita tengok ada program-program negara lah, sama ada vaksin dan sebagainya itu, dan juga barangkali boleh diusahakan program grassroots, ya, menjana kreativiti lagi dengan lebih ini lagi, melakukan itu perkara itu semua secara jemaah. Jadi orang yang ada keluarga dengan keluarga, ada jiran dengan jiran, dengan perangkat masyarakat, orang yang ada jemaah dengan jemaah masing-masing, insya-Allah. Jadi berikhtiarlah dengan apa cara sekalipun, dan terasnya ialah bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan redha dengan apa yang kita tempuh sekarang ini. Itu saja Dr. Farah, terima kasih banyak-banyak, minta maaf cakap panjang. Alhamdulillah banyak input yang kita dapat berkaitan terutama dari distancing ekonomi itu, yang kita nampak memang ramai yang lebih kreatif bila mana berada dalam tekanan. Sebab bila kita dalam keadaan tekanan ni, kita terpaksa juga cari ruang-ruang untuk kita survive. So saya menarik sangat berkaitan dengan distancing ekonomi dan bagaimana kita sebagai rakyat kena berhadapan juga dengan situasi yang tak nak kita kena hadapan. Kena berikhtiar dalam menghadapi situasi ini. Okay, terima kasih Prof untuk yang soalan pertama. Jadi saya terus kepada soalan kedua kepada Ustaz Muhaizam. Okey, kita melihat kepada situasi masyarakat pada musim pandemik. Kita yang mana kita dapat lihat SOP masjid diperketatkan, jadi tak mudah semua orang untuk pergi kan, hanya
Kadang-kadang ada hanya 40 orang yang boleh, bergantung kepada saiz masjid. Jadi ia memberi kesan kepada pembangunan rohani umat Islam. Jadi sebab ada yang berkatakan macam saya nak pergi tapi tak boleh. Saya nak pergi tapi sejadah kecil tak dibenarkan masuk. Saya nak pergi tapi dah ada yang daftar. Jadi benda tu memberi kekangan kepada orang umat Islam untuk ke masjid lah terutamanya. Jadi apa cabaran dan kesan terhadap rohani umat Islam dalam mengharungi situasi ini? Jadi dipersilakan Ustaz Mahaizam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Yang saya hormati lagi Tuan Muliakan Profesor Muhammad Fikri Sadiq, Pensyarah Terhormat Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISDAH USN, juga moderator pada hari ini Dr. Farah, dan semua yang mendengar webinar pada pagi ini. Samanya mudah-mudahan program webinar kita pada pagi ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikira program kita ni sebagai majlis ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita keampunan, beri kepada kita rahmat, apatah lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Persoalan yang dikemukakan kepada saya tentang tajuk ini yang lebih menjurus kepada perspektif pembangunan rohani. Ustaz Mahaizam, suara tak berapa nak jelas. Sekejap, Okey, saya dah letak suara paling tinggi tu. Cakap dekat sikit Ustaz. Dekat sikit dengan laptop Ustaz. Dekat sikit Dekat sikit. Tadi saya menggunakan laptop, ada masalah. Sekarang saya guna TV lah. Tadi guna wifi, dia terputus-putus. Jadi sekarang saya guna kabel. Dengan harapan tak terputus lagi. Cuma mungkin ada masalah suara Boleh dengar tak? Boleh tapi tak berapa nak. Oh, kalau macam tu saya akan cakap, mungkin tak dapat panjangkan lah. Nanti kita tengok bagaimana sebab masalah suara tu. Baik, daripada perspektif pembangunan rohani, kita menyedari bahawa manusia itu terdiri daripada dua unsur yang utama. Jasmaninya, rohaninya, spiritualnya dan juga fizikalnya. Jadi kedua-dua aspek ini perlu kita bangunkan kerana kita hidup dengan kedua-duanya sekali, dengan rohani kita dan juga dengan jasmani kita. Kita bangunkan jasmani kita dan kita kena bangunkan juga kerohanian kita. Bahkan kita dan diri kita yang sebenar itu adalah kerohanian itu. Jadi dalam bercakap tentang COVID-19 ini, saya melihat apakah yang sebenarnya di sebalik insiden COVID-19 ini Jadi saya merasakan dan saya mendapati bahawa apa yang berlaku di sebalik COVID-19 ini adalah satu musibah. Jadi sebab dia satu wabak yang melanda dunia yang membawa kesusahan dan juga kepayahan hidup kepada umat manusia. Dan apabila ianya satu musibah, saya merasakan sangat penting dalam konteks pembangunan rohani ini untuk kita mendagapi ataupun menghadapi COVID ini dengan satu tanggapan yang betul. Dengan arti kata yang lain, bagaimana sepatutnya orang mukmin berhadapan dengan satu-satu musibah. Jadi dalam perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi penjelasan kepada kita bagaimana stand yang sepatutnya kita ada dalam berhadapan dengan satu-satu musibah, satu-satu tragedi, satu-satu bencana, satu-satu insiden yang berlaku.
Di dalam surah At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Dengar arti kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah apa-apa yang melanda daripada satu-satu musibah kecuali dengan izin Allah. Tidak ada apa yang berlaku melainkan kesemuanya itu berlaku dengan izin Allah. Ini isu akidah. Jadi dalam aspek pembangunan rohani, perkara ini adalah penting. Kita kena lihat bahawa Allah menjelaskan apa-apa musibah, apa-apa bencana yang berlaku itu tidak akan berlaku melainkan biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Jadi oleh kerana itu kita kena melihat bahawa masalah yang berlaku, tragedi yang berlaku, bencana yang berlaku sebenarnya itu datangnya daripada Allah. Dan Allah berkata, dan barang siapa di kalangan kamu yang beriman dengan Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Siapa yang berhadapan dengan musibah ini, dia beriman dengan Allah, dia meyakini bahawa apa yang berlaku ini datang daripada Allah, Allah akan beri petunjuk kepada dia. Dan Allah simpulkan dengan mengatakan bahawa Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi dalam berhadapan dengan COVID-19 ini, kita kena melihat bahawa musibah ini datangnya daripada Allah. Allah menentukan ianya berlaku, dan segala yang berlaku di atas muka bumi ini tidak akan terkeluar daripada takluk, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik penyakit, baik wabak, baik bencana, baik apa segala-galanya berlaku dengan izin Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat sesuatu dengan kehendak dia. Fa'alun lima yurid. Allah itu maha membuat apa yang dia maha berkehendak. Oleh kerana itu orang mukmin apabila dia memahami bahawa apa yang berlaku ini adalah musibah dan musibah itu datang daripada Allah, maka dia tidak hilang pedoman. Dalam keadaan aman, dalam keadaan yang tenteram, dia ada Allah tempat dia as-samad, tempat dia bergantung. Dalam keadaan dilanda musibah, dalam keadaan dilanda dengan masalah, dia ada Allah sebagai as-samad, tempat bergantung. Jadi ini perkara yang seluruh umat Islam kena lihat bahawa di sebalik musibah ini ada Allah nak menunjukkan tentang wujud dia. Allah nak menunjukkan tentang kebesaran dia. Allah nak tunjukkan tentang keagungan dia, bahawa dia membuat apa yang dia berkehendak. Jadi di situ bagi orang-orang mukmin, dia akan nampak kebesaran dan keagungan Allah, dan dia akan bertambah imannya. Sepatutnya begitu. Sebab apabila dia melihat kepada kebesaran dan keagungan Allah, manusia, orang mukmin itu akan terasa kerdilnya diri, dan dia akan melihat besarnya Allah Subhanahu wa taala, agungnya kekuasaannya, dan Allah Subhanahu wa taala itulah tempat berpaut. Naltaji'u ilallah. Allah sahajalah tempat kita bergantung dan meminta pertolongan. Jadi tidak cukup dengan itu, apabila kita berhadapan dengan wabak, berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan isu-isu yang seperti ini, maka di sana ada pedoman. Al-Quran menyuruh kita supaya meminta pertolongan kepada Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Allah menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah mengatakan wasta'inu, minta tolonglah kamu. Apabila berlaku kesusahan begini, apabila berlaku kepayahan yang begini, minta tolonglah kamu kepada Allah. Bagaimana nak minta tolong kepada Allah? Dua. Yang pertama, as-sabru, dengan sabar, dan yang kedua dengan sembahyang, yakni dengan melakukan ibadah. Jadi orang mukmin dalam berhadapan dengan COVID-19 ini, mereka sudah apa makna sabar? Sabar mengerti kata tahammul, yakni menanggung beban, yakni menanggung kepayahan, yakni menanggung kesusahan. Sanggup untuk menanggung kesusahan itu makna sabar. Dan sampai bila seharusnya menanggung kesusahan itu, sehinggalah Allah angkat musibah tersebut. Itu sifat orang mukmin, tahammul, sanggup menerima bebanan daripada Allah, sanggup menerima kepayahan daripada Allah, sebab dia tahu datangnya musibah itu daripada Allah. Ini dari segi kita
iman kita dengan Allah. Kita kena begitu dalam berhadapan dengan masalah ini. Supaya kita tidak, orang Islam itu, orang mukmin itu tidak hilang pedoman. Dia ada tempat berpaut, dia ada tempat meminta pertolongan. Sabar, kemudian salah dan mendirikan sembahyang, yakni beribadah. Kerana di dalam ibadah itu ada munajat, di dalam ibadah itu ada doa, di dalam ibadat itu ada tawajuh. Maka kita meringkih, kita merayu kepada Allah SWT di dalam ibadah kita, memohon supaya Allah Ta'ala mengangkat musibah tersebut. Jadi perkara ini, sabar dan beribadah ini sepatutnya kita lipat kali gandakan di saat kita berhadapan dengan musibah ini. Dan kita seharusnya memahami bahawa di sebalik musibah yang berlaku ada hikmahnya. Ini cabaran, saya kira cabaran yang orang mukmin, orang-orang Islam menghadapi cabaran ini, iaitu sejauh mana kita dapat menyerap hikmah di sebalik musibah yang berlaku. Kerana musibah yang berlaku itu pada hakikatnya satu ujian daripada Allah, satu peringatan daripada Allah, seperti yang telah disebutkan oleh Profesor tadi. Allah Subhanahu Wa Taala nak memperingatkan kepada kita tentang adanya kesalahan yang kita lakukan, adanya kesilapan yang kita lakukan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat pengasih dan penyayangnya nak menarik kita supaya kita kembali kepada Dia dengan ditimpakan dengan kesusahan-kesusahan. Itu yang Prof sebutkan tadi. Bagaimana sepatutnya, ini cabaran, ini saya kira cabaran kita. Tadi Prof sebut tadi, dalam keadaan kita dilanda bencana, hiburan kita masih lagi tidak nampak perubahan, masih lagi banyak program-program hiburan di televisyen dan sebagainya. Jadi seolah-olah peringatan Allah itu tidak lagi mengetuk hati kita. Sebab adakah kita hendak menunggu satu wabak yang lebih dahsyat daripada ini berlaku baru kita nak kembali kepada Allah? Sekarang belum pernah berlaku dalam sejarah wabak yang sebegini rupa, wabak yang menyebabkan satu dunia berhadapan dengan krisis, dan yang lebih membingungkan, kita terpaksa menutup masjid kita terpaksa menghadkan aktiviti keagamaan di surau dan juga di masjid. Berlaku pelbagai perkara yang dari segi sunnahnya kita kata bercanggah dengan sunnah, tetapi benda itu terpaksa dilakukan kerana COVID-19. Sampai begitu sekali peringatan Allah, adakah ianya belum lagi mampu untuk memberi kita satu kesedaran bahawa kita perlu kembali kepada Allah? Adakah tidak kita perlu menunggu wabak yang lebih dahsyat daripada ini untuk kita kembali kepada Allah? Jadi apa yang berlaku, hakikatnya musibah ini adalah satu peringatan dan ujian daripada Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut dalam Al-Quran, Alif Lam Mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna thumma la yuftanun. Thumma an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka itu ditinggalkan berkata kami telah beriman? Jadi adakah kamu mengira, kamu berkata kamu beriman lalu kamu ditinggalkan begitu saja? Tidak. Wahum la yuftanun, dan kamu tidak akan diuji. Jadi Allah menguji dengan ditimpakan dengan musibah-musibah ini. Dan musibah-musibah ini ditimpakan kepada kita untuk kita kembali celik bahawa ada kesilapan yang kita buat, ada kesalahan yang kita buat, dan kita perlu kembali kepada Allah. Kita perlu kembali kepada agama Allah, kita perlu komitmen, kita perlu kembali iltizam dengan ajaran dan juga panduan-panduan agama yang diturunkan melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi sepatutnya apa yang berlaku ini mendorong kita untuk memuhasabahkan diri. Barulah kita punya berlaku pembangunan rohani. Kalau ia tidak membawa kepada kita memuhasabahkan diri, tidak membawa kita kepada koreksi diri, melihat diri di mana salah kita, di mana salah kita dengan Tuhan, di mana salah kita dengan masyarakat, di mana salah kita dalam sistem politik kita dan sistem ekonomi kita tak muhasabah itu semua, maka COVID ini datang, dia tidak memberi bekas kepada pembangunan rohani kita. Ini cabarannya. Dia datang, musibah datang, ujian datang,
kepada kita yang Tuhan berkehendak supaya kita berubah kepada yang lebih baik, tetapi apa yang berlaku, kita tetap juga terdorong, kita juga tetap juga tidak sedar, kita tetap juga tidak berubah. Jadi ini masalah yang saya kira apabila ianya berlaku, ianya menjadi satu yang sangat malang. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak membuat musibah-musibah yang seumpama ini, melainkan semuanya dengan tujuan yang baik. Kerana Allah nak bagi kita kesedaran untuk kita kembali. Tetapi seperti yang Prof sebutkan tadi, adakah apa yang berlaku ini membawa kita kepada bertaubat kepada Allah? Adakah membawa kita kepada banyak beristighfar kepada Allah? Adakah membawa kita kepada lebih mendekati Allah? Jadi akhir sekali sebagai penutupnya, saya nak sebutkan sebenarnya ujian-ujian yang Allah timpa kepada umatnya ni, sebenarnya dia jadi dua perkara. Ini satu cabaran kepada umat Islam. Sama ada iman kita meningkat ataupun iman kita turun. Sama ada naik darjat kerohanian kita ataupun turun darjat kerohanian kita, bergantung kepada kita bagaimana kita menghadapi musibah itu, bagaimana kita memahami musibah itu, bagaimana kita menghadapi musibah tersebut. Jadi sepatutnya bagi orang mukmin setelah ujian dan cubaan yang Allah datangkan ini, bertambah imannya, bertambah takwanya kepada Allah. Kerana dengan ujian itu dia sabar, dia beribadah, dia muhasabah diri, dia bertaubat, dia beristighfar. Implikasinya berlakulah peningkatan iman, berlakulah peningkatan darjatnya di sisi Tuhan itu naik. Itulah yang sebenarnya Allah hendaki dari kita. Tetapi berapa ramai berlaku peningkatan iman daripada apa yang berlaku ini, dan berapa ramai yang berlaku sebaliknya, itu menuntut kita semua untuk muhasabah diri. Jadi saya kira dalam keadaan yang agak kurang teratur, itulah sebagai mukadimah daripada saya. Apa yang pentingnya saya ingin mengatakan di sini bahawa kita perlu melihat musibah ini ataupun COVID-19 ini sebagai satu musibah yang menguji kita, yang Allah berkehendak dengan kehendak yang baik kepada kita. Jangan sekali-kali kita bersangka dengan sangkaan yang buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya Allah nak menyucikan kita, Allah nak memberi peringatan kepada kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Alhamdulillah, Muhaizam. Perkara ini menyebabkan situasi ini menyebabkan kita bergantungan kepada Allah makin tinggi. Sebab apa-apa kali kita kena berdoa sesungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita pergi kepada selesai kita punya sesi yang pertama, dan kita akan masuk kepada sesi yang kedua. Jadi berdasarkan situasi ini, kita dapat lihat kesan positif dan negatif lah dalam mendepani isu-isu ini. Soalan kepada Prof. Okey, pandemik ini dah mengajar kita pelbagai norma baru dalam menghadapi kehidupan mendatang. Jadi pada pandangan Prof, bagaimana kaedah pembangunan yang berteraskan Islam yang boleh kita aplikasikan dalam pembangunan ekonomi umat Islam yang realitinya sangat terkesan dengan pandemik COVID-19 ini? Persilakan Prof. Terima kasih Dr. Farah. Biasanya dalam zaman COVID-19 ini ada dua istilah yang sentiasa dipakai, ya. Satu yang tadi Dr. Farah sebutkan, norma. Satu lagi ada juga orang selalu sebut normal. Normal. Jadi kena hati-hati, ya. Ada norma, NORMA. Yang satu lagi normal tambah NORMAL, normal. Jadi norma ini maksudnya nilai, manakala normal itu maksudnya kebiasaan. Jadi dalam COVID-19 ini memang dua-dua itu ada wujud. Malah dalam kebiasaan itu, ya, dalam normal itu ada norma. Dalam kebiasaan itu ada nilai-nilainya. Misalnya kita lihat, ya, dalam norma biasa, kebiasaan baru yang kita pakai, yang kita buat, ya,
Misalnya 3Ws tadi, kita basuh tangan, itu kebiasaan baru. Kita pakai mask, itu kebiasaan baru ya. Kita sentiasa dihantar SMS oleh KKM dan juga berita-berita. Itu situasi yang baru, norma yang baru, kebiasaan yang baru. Dan dalam itu kita lihat jugalah, padanya kita cuba elakkan daripada crowded places. Itu juga adalah baru, jangan duduk ramai-ramai dalam confined spaces dan juga jangan cakap rapat-rapat. Itu juga adalah kebiasaan yang baru yang kita nak kena amalkan. Tetapi dalam itu ada nilai-nilai, ada norma-normanya. Jadi begitu ya. Bila sebut pasal kebiasaan-kebiasaan ini, saya teringat kepada pemikiran Ziauddin Sadar. Sebenarnya sebelum daripada COVID-19 ini, Ziauddin Sadar memperkenalkan satu teori dia yang dia panggil post-normal theories. Post-normal theories. Maknanya teori pasca kebiasaan. Teori selepas kebiasaan. Dia menceritakan bahawa kebiasaan kita ni akan berubah. Dia akan berubah. Dan kita akan berdepan dengan 3 tomorrows. Akan berdepan dengan 3 hari esok. 3 hari esok. Dia jangkalah. Ziauddin Sadar ni dia futuristik sikit. Dia melihat pada future sikit. Dia dah agak dah. Dia kata dalam keadaan masa tu, kita sebelum COVID tu kan kita duduk chaos. Duduk kelang kabut. Kita duduk berkelahi antara satu sama lain. Orang politik, cara orang politik, orang lain dengan cara lain. Jadi dunia pun agak kelang kabut pada ketika itu. Jadi dia kata dalam keadaan semikian, orang jadi tension. Orang jadi tension, dan apabila orang tension ini, mereka akan bergerak untuk menukar keadaan sedemikian itu. Dan ada 3 possibility, ada 3 kemungkinan yang akan berlaku, yang kita nanti akan ada 3 bentuk hari esok. Yang mana satu berlaku, wallahualam. Yang pertama katanya apa yang dipanggil sebagai extended present. Maknanya waktu yang sama, benda yang sama dilanjutkan. Jadi maknanya kita akan meneruskan kebiasaan yang samalah. Tetapi yang kedua, the second tomorrow ini, dia panggil familiar futures. Masa depan kita, tapi yang kita dah biasa, tak ini sangatlah. Maknanya kita boleh adjust diri kita, ini yang biasa saja ya. Tetapi yang beratnya ialah the untalked future. Satu masa depan yang kita tak terfikir pun akan berlaku. Tiba-tiba berlaku. Ini dia orang kata unprecedented, yang tidak dijangka ya. Yang tidak dijangka. Jadi selepas Ziauddin Sadar memperkenalkan teori post-normal times dia itu, tiba-tiba pandemik naik, COVID-19 naik, dan kita dapati bahawa sebenarnya kita sekarang sedang berdepan dengan apa yang dipanggil sebagai untalked future. Maknanya masa depan kita ni kita tak terfikir pun bahawa kita semua kena pakai tutup muka, pelitup muka ya. Saya ingat masa saya remaja dulu, ada orang pakai purdah, ramai masyarakat marah, universiti pun marah. Dan masa saya baru-baru jadi pensyarah dulu, siapa pakai purdah dibuang daripada universiti. Walaupun masa ketika itu dia dah nanti ada dalam seminggu 2 lagi budak-budak ni final year yang nak graduate, nak duduk exam, tapi universiti sangat strict, dia buang budak-budak ni. Jadi pakai purdah. Tetapi selepas itu kita ditimpa dengan jerebu. Dengan jerebu ni, jadi ada orang pakai purdah mask ya, pelitup muka. Jadi tetapi tidak semua orang pakai. Tak semua orang pakai, cuma orang yang ada masalah kesihatan saja. Tetapi sekarang semua kita kena pakai. Kita tidak terfikir bahawa satu ketika nanti semua kita kena pakai pelitup muka. Lepas tu kena basuh tangan dengan sanitizer. Ada orang yang sangat hati-hati, dia membawa sanitizer ke mana-mana. Pegang orang sikit, pegang benda sikit, dia akan basuh tangan dia dengan sanitizer ya. Jadi nampaknya apa yang dikatakan 3 tomorrows oleh Ziauddin Sadar itu, rupanya yang berlaku ke atas kita ialah the third tomorrow. Ya, hari esok yang ketiga yang dipanggil sebagai untalked futures.
Antop Futures. Jadi kita terpaksa berdepan lah. Cuma sekarang ni satu soalan yang Dr. Farah tanya ni berat juga ni. Bagaimana nak aplikasi pembangunan berteraskan Islam dalam keadaan Antop Futures, dalam keadaan yang kita tak sangka-sangka tadi. Ini satu benda yang kita perlu fikirkan sungguh-sungguh, dan kita nak gabungkan dengan apa yang Ustaz kata tadi, ya, kembali kepada Allah, bertaubat dan sebagainya itu. Maka saya rasa ada 3 benda yang barangkali kita boleh buat. Ada 3 benda, ya. Sebab pembangunan bercakap Islam ini bukan hanya payah dilakukan pada dalam keadaan kita krisis COVID-19 ini. Tetapi masa tak krisis pun susah. Contoh di Malaysia ni ada banyak dah percubaan untuk melaksanakan inisiatif Islam, ya kan. Zaman Dr. Mahathir misalnya, dia memperkenalkan penerapan nilai Islam, ya. Masa Tun Abdullah Ahmad Badawi, dia perkenalkan Islam Hadari. Kemudian selepas itu bila Najib naik, dia perkenalkan Indeks Syariah Malaysia. Selepas Datuk Najib, maka naik Pakatan Harapan memperkenalkan Rahmatan lil Alamin. Sekarang ni dengan Pakatan Nasional, Perikatan Nasional ini, perkenalkan satu lagi entitas Islam dipanggil Mahaj Rabbani. Itu dia peringkat nasional. Jadi kerajaan-kerajaan kita, walaupun kerajaan Barisan Nasional dulu, kerajaan Pakatan Harapan, sekarang ni Perikatan Nasional, masing-masing berusaha untuk melaksanakan Islam. Jadi bab tu kita tidak boleh nafikan. Dan malah di negeri-negeri juga, ya, kita lihat kalau di negeri Terengganu itu zaman Datuk Tan Sri Wan Mokhtar jadi Menteri Besar, beliau beliau melaksanakan apa dipanggil sebagai wawasan sihat. Sihat tu S untuk sihat fikiran dan juga rohani, I ilmu, H hayati, artinya ilmu yang dihayati, A itu akhlak, dan T takwa. Jadi dah ada. Dan malah pada ketika itu Datuk Mokhtar, Tan Sri Wan Mokhtar, dia bercita-cita sangat nak membina masyarakat madani di negeri Terengganu. Tetapi itu tak berlaku. Kemudian selepas itu zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi, Datuk Sri Idris Jusoh memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai Islam Hadari Terengganu Bestari. Jadi nampaknya dalam banyak-banyak negeri di Malaysia ini yang sambut sungguh idea Islam Hadari Tun Abdullah Ahmad Badawi ini ialah Datuk Sri Idris Jusoh, dan cuba laksanakan di negeri Terengganu, dan to some extent kita nampak ada kejayaan-kejayaan telah dibuat di sana. Kerajaan Kelantan juga dah lama dah buat membangun bersama Islam, ya, membangun bersama Islam, dan adalah benda-benda yang telah dilakukan yang kita lihat. Ada yang berjaya, ada yang belum berjaya, tetapi ada usaha tentang perkara yang sedemikian rupa. Itu dalam keadaan aman, itu. Tetapi dia tidak dapat dilaksanakan dengan sebaiknya juga, kerana dia tenggelam, dia habis sikit. apabila kanan sama enggak? Sama lah. Ya. Ini dah separuh. Ni sama dia, kerajaan ni tak ada yang kiri, tak ada yang kanan. Jadi masalahnya penerapan nilai Islam dia sekat jalan saja. Begitu juga dengan bila Islam Hadari, bila Pak Allah tak ada, jatuh, tak ada lah itu. Pemimpin baru memperkenalkan yang baru. Begitulah apabila Pak Allah tak ada, naiklah Najib, dia perkenalkan pula tadi yang Syariah Indeks Malaysia. Dan bila jatuh lagi Najib, naik Pakatan Harapan, perkenalkan Rahmatan lil Alamin. Begitulah. Jadi kesemua inisiatif Islam itu dilakukan oleh orang politik, alhamdulillah. Tetapi bila mereka jatuh, program mereka pun habis. Dalam keadaan aman tu kalau kita kira, ya, sebab peralihan politik kita pun aman. Tambah lagi sekarang dalam keadaan krisis. Politik pun tak berapa nak stable. Yang nak rampas kuasa, yang nak ambil kuasa balik, duduk berusaha nak ambil kuasa balik. Yang nak pertahankan kuasa, berusaha untuk pertahankan kuasa. Dalam keremikan kita ditimpa oleh COVID-19 pula. Tiba-tiba Dr. Farah kata, macam mana ya kita nak buat pembangunan bercakap Islam?
Jadi agak susah lah ya. Cuma barangkali kita boleh ambil contoh negara Brunei Darussalam kot. Negara Brunei Darussalam, dia ada wawasan dia yang dipanggil wawasan sihat. Wawasan negara dia ialah MIB. M tu Melayu, I tu Islam, B tu Beraja. Ini gagasan dia, maknanya negara Brunei Darussalam itu ialah negara Melayu yang berteraskan kepada Islam, dipimpin oleh seorang raja, seumpama khalifah. Itu dia punya gagasan. Kemudian cita-cita mereka ialah untuk membina negara zikir. Dan untuk itu dia ada wawasan Brunei 2035. Dalam masa pada 2035 nanti mereka berhasrat menjadi negara maju, tetapi pada masa yang sama dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mau jadi macam negara Sabak, ya, maju lupa kepada Allah, dihancurkan. Tetapi Brunei Darussalam, sama ada sengaja ataupun tidak, dia nak supaya negara mereka menjadi negara zikir. Artinya tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dah maju. Jadi dengan itu nanti mereka dah seolah-olah melindungi usaha kemajuan mereka itu dengan zikir kepada Allah. Berlainan dengan negara-negara yang lain. Kita nak negara maju saja. Perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu kita terlupa. Jadi Brunei tak. Dan agak interesting juga ya, di Brunei Darussalam, dalam banyak-banyak negara ni, COVID-19, di negara Brunei Darussalam sangat-sangat kurang. Dan kita cemburu tengok kawan-kawan kita di sana hidup dalam keadaan biasa. Ada seminar face to face, ada convocation, ya, ada aktiviti-aktiviti, dan COVID mereka tu almost zero lah, sikit sangat. Dan kalau kita tengok ucapan raja dia, apabila COVID mula melanda, itu juga agak interesting bagaimana rajanya itu membawa balik rakyatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya difahamkan di sana setiap pagi mereka baca Yasin, minta Allah lindungi. Jadi begitulah kalau macam Ustaz kata tadi, kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak negara Brunei Darussalam tu saya nampak agak menarik ya. Dan bagaimana mereka itu melakukan sedemikian rupa dan COVID tidak melanda sangat di negara mereka. Jadi pembangunan masyarakat Islam itu saya nampak di sana pun nampak maintain, tak ada gugat, tak ada kegugatan. Ada kemungkinan kerana di sana tak ada politik sangat, tak ada, walaupun ada parti politik tapi tidak ada orang politik yang berpolitik. Ya, jadi kita nampak di bawah raja tu dia stable. Berbeza di Malaysia kan, dia berbeza di Malaysia. Jadi saya pun terfikir jugalah kalau nak buat aplikasi pembangunan masyarakat Islam di Malaysia ini, selama ni kalau kita tengok bila ada ya program-program ini, banyak yang dia letak di JAKIM. Misalnya dia letak katalah penilaian nilai Islam tak, kalau Syariah Index Malaysia di JAKIM, Rahmatan lil Alamin di JAKIM, sekarang ini Mahash Rambani di JAKIM. Jadi nak buat Islam Hadari juga di JAKIM. JAKIM itu adalah merupakan satu institusi agama, bukan institusi ekonomi, bukan institusi perancangan ekonomi ataupun perancangan pelaksanaan pembangunan. Yang merancang membuat dasar ekonomi dan pembangunan ini di EPU ya, Economic Planning Unit, ataupun dia apabila diimplementasi itu yang akan kontrol nanti ialah ICU ya, Implementation and Coordination Unit. Tapi tidak diletak di sana. Sebab itu kita lihat apa yang cuba dilakukan tadi, ya, inisiatif Islam tadi, tidak ada dalam perancangan pembangunan negara. Tidak ada dalam perancangan negara. Kalau kita tengok rancangan Malaysia kelima ke rancangan Malaysia 5 tahun Malaysia tu, tak ada benda tu. Jadi dia jadi main jadi dekat JAKIM sajalah. So approach-nya juga adalah approach agama, bukan approach pembangunan. Jadi saya rasa dalam keadaan sekarang ini, saya tak tahu boleh ataupun tidak kita buat, tapi dalam constraint sekarang ini, ada 3 perkara yang barangkali kita boleh buat. Yang pertama ialah memantapkan pelaku pembangunan masyarakat Islam itu sendiri. Macam Ustaz kata tadi, kembali kepada Allah, bertaubat dan sebagainya.
kita kena mulakan di peringkat pelaku pembangunan berteruskan Islam itu. Maknanya fungsi pelaku pembangunan itu ialah sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah Allah. Jadi itu fungsi dia, kena jalankan sungguh-sungguh fungsi itu. Kemudian dengan itu tingkatkan iman dan taqwa, perbanyakkan mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, dan kurangkan mazumah. Artinya peranan para pendakwah sangat-sangat besar di sini. Kita nampak ya, kita nak selesaikan masalah musibah yang Allah timpakan kepada kita. Tapi peranannya bukan orang ekonomi semata-mata. Peranannya ialah para pendakwah. Peranannya ialah para pendakwah untuk mengembalikan orang kepada Islam dengan yang sebenarnya. Dan kita pun nampak bahawa alhamdulillah pendakwah-pendakwah kita berkiat dengan sangat aktif sekali, sama ada di peringkat media ataupun di peringkat on the ground, ya, sangat itu. Dan kita harapkan itu kalau boleh ini dimantapkan, insya-Allah cukuplah kita sebagai pelaku pembangunan yang boleh membangunkan pembangunan berteraskan Islam. Sebab kalau kita tengok nak jadi hamba Allah dan khalifah Allah ni, paling kurang pelaku pembangunan ni kena ada apa yang kita panggil sebagai iman ayan, dan nafsunya mestilah nafsu mutmainnah. Iman ayan itu maksudnya iman orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Nafsu mutmainnah itu nafsu yang tenang. Jangan nafsu-nafsu yang bawah tu, amarah, lawamah, mulhamah. Ya, itu tak jadi. Kalau masih lagi di peringkat 3 nafsu yang rendah itu, maka kita tidak akan menjadi pelaku pembangunan yang baik dan tak boleh kita realisasikan pembangunan berteraskan Islam. Yang patut ada paling rendah mutmainnah, lebih baik radiyah mardiyah, yang lebih baik lagi kamilah, tapi itu nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga iman, ya. Paling tidak iman ayan. Jangan iman taklid dengan iman ilmu sahaja. Iman taklid ni dia buat amal ibadah tapi ilmunya tak ada. Tapi kalau iman ilmu, dia ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Bercakap okey, tetapi amalannya tidak seperti mana yang dia cakap. Tapi iman ayan ini, mereka ada ilmu, bercakap dan mereka beramal dengan ilmu mereka itu. Kalau lebih baik lagi iman hak dan iman hakikat lah, ya. So begitu. Jadi kita nak kena usahakan ke arah itulah. Nak usahakan di peringkat pelaku pembangunan. Kemudian kena ada instrumen-instrumen Islam yang keduanya. Ya, instrumen Islam banyak, zakat, sedekah, infak, wakaf, bank Islam, takaful Islam dan macam-macam lagi lah. Dengan memberikan bantuan latihan, kemahiran kewangan dan sebagainya. Dan saya yakin alhamdulillah institusi zakat telah banyak memberi sumbangan dalam keadaan untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Dan dapat tadi UiTM juga ada sedekah, ada zakat, ada wakaf insya-Allah, dan begitulah seterusnya. Ada instrumen-instrumen yang kita boleh pakai. Cuma tadilah persoalannya ialah kita nak bina tu, kalau dengan instrumen saja, tapi nak bina pelaku pembangunan yang beriman dan bertakwa, tak jadi. Ya. Kalau kita lihat sekarang ni, alhamdulillah, pusat-pusat zakat, majlis-majlis agama sangat berusaha memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah orang yang memerlukan. Kalau zakat asnaf lah, ya, kalau wakaf makuf alai. Tetapi kita nampak mereka hanya cuba menyelesaikan masalah mata benda, masalah kewangan, tetapi tidak menyelesaikan masalah spiritual. Jadi oleh demikian tak sampai kepada pelaku pembangunan tadi, tak sampai kepada pelaku pembangunan yang akan mendapat iman ayan dan iman ayan dan nafsu mutmainnah tadi. Jadi walaupun banyak benda, kita berdepan dengan masalah asnaf tak boleh terkeluar dari golongan asnaf, tak mampu. Wakaf alai tak boleh membuatkan mereka menjadi beriman walaupun menerima bantuan daripada wakaf, dan begitulah seterusnya. Sebab apa? Dia hanya menumpukan pada satu aspek ekonomi saja, tidak aspek yang lain. Walaupun adalah usaha sikit-sikit yang dilakukan. Misalnya di pusat zakat, di zakat Pulau Pinang ini, ya, dengan kerjasama di ISDEF, dikumpulkan
asnaf, lebih kurang 13 keluarga di satu flat wakaf. Flat wakaf tu banyaklah, orang lain pun ada juga, tapi diberikan berapa unit, 20 unit kayak gitu kepada pusat zakat, disewa kepada pusat zakat, sewa situ 700. Pusat zakat ambil masukkan asnaf kat situ, pusat zakat bayar RM600 sewa kepada Majlis Agama Islam, RM100 dibayar oleh asnaf. Dan asnaf ini ditrain, dilatih oleh ISDAF untuk menjadi pelaku pembangunan yang saya sebut tadi. Yang saya sebut tadi iaitu pelaku pembangunan yang benar-benar berfungsi sebagai hamba Allah dan khaifah Allah dengan cuba meningkatkan iman dia kepada iman ayan dan juga nafsunya kepada nafsu mutmainnah. Jadi dah 6 bulan berjalan, kita masuk fasa yang kedua. 6 bulan itu hanya kita tak buat program ekonomi pun lagi. Hanya program spiritual saja, meningkatkan ini dan sebagainya. Dan insyaAllah sekarang dah masuk fasa yang kedua, baru kita mula fikirkan tentang kebendaan mereka. So alhamdulillah kita nampak aktiviti yang kita buat ini nampaknya alhamdulillah agak berubah. Sebab kita yakin sebenarnya orang susah ini, dia susah kerana sak budaya orang susah memang macam itulah. Macam kita lah, kita pensyarah, kita ada sak budaya kita sendiri kan. Nelayan ada sak budaya mereka, petani ada sak budaya mereka. Begitu juga lah orang susah, dia ada sak budaya mereka. Jadi kita sengaja kumpulkan asnaf itu ke satu tempat untuk bukan hanya menukarkan meningkatkan fungsi mereka sebagai hamba Allah dan khalifah Allah, tetapi pada masa yang sama menukar sak budaya mereka itu untuk menjadi sak budaya yang sesuai dengan Islam, dan dengan itu insya-Allah boleh berjalan jauh ke depan menyelesaikan masalah ekonomi mereka. Jadi kalau kita ada instrumen saja tak jadi, kecuali pelaku pembangunan itu, dan yang ketiganya kena ada jemaah. Kita tak boleh buat seorang-seorang, kena ada jemaah. Kita kena ada jemaah insya-Allah, dan jemaah itu bolehlah macam kami, kita buat dia jemaah kita ialah ISDAF, Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam. Mungkin dekat UiTM tu ada pusat-pusat lain, ASIS sendiri ke yang boleh membuat mencari satu kumpulan masyarakat. Kalau ada NGOs, ada gerakan Islam sendiri boleh lakukan, sama ada ABIM ke, sama ada JIM ke, sama ada Ikram ke, banyaklah jemaah-jemaah Islam yang ini yang boleh bergerak atas tabligh ke dan sebagainya itu. Ataupun NGO Islam yang lain yang biasa, ataupun paling tidak di peringkat jiran kita, di peringkat komuniti kita, itu boleh dilakukan insya-Allah secara berjumlah. Jadi untuk aplikasi dalam keadaan sekarang ni, saya rasa yang pertama kembali kepada pelaku pembangunan masyarakat Islam itu. Yang kedua, gunakan instrumen Islam bukan hanya untuk menyelesaikan masalah ekonomi, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah asas spiritual mereka itu. Dan ini mesti dilakukan secara berjemaah. Kalau di peringkat negara ataupun negeri, mungkin ini agak susah lah nak lakukan ini. Jadi kita boleh buat di peringkat grassroots kita, di peringkat grassroots. Artinya dia lebih bersifat bottom up. Sebab kita dah tengok dah, kalau top down yang dibuat oleh pemerintah, dia tak kekal lama, dia tak sustain, tak lestari. Dia bertukar politik, bertukar politik, bertukar lagi strategi. Walaupun sebenarnya sama-sama nak buat Islam, tapi tak tahulah nature orang politik ni, dia tak mau ambil orang yang dah orang lain buat, walaupun yang tu pun Islam juga, yang baik juga, tapi mereka nak yang mereka sendiri. Jadi kelasterian itu agak tak stable. Tapi kalau buat tempat grassroots, kena stable lah, lebih stable. Dengan syarat jangan menentang pemerintah lah kan. Kalau menentang pemerintah macam Darul Arkam, kena haram jugalah. Itu pun tak boleh juga. Jadi kena pandai main-main lah, kena pandai sesuaikan, kena pragmatik sikit. Dan insya-Allah demi Allah, demi Islam, insya-Allah Allah akan bantu kita. Sekian Dr. Farah. Okay, alhamdulillah, terima kasih Prof atas perkongsian. Berat untuk buat tapi tak mustahil untuk kita buat, sebab jalan-jalan itu sentiasa ada. Cumanya kita nak cari ruang-ruang itu untuk kita cuba laksanakan supaya benda tu
mungkin suatu hari nanti kita boleh realitikan benda tu. Okey, Alhamdulillah, terima kasih perkongsian Prof. Jadi saya sambung kepada panel kedua, Ustaz Muhaizam. Okey, berdasarkan situasi semasa sekarang, yang mana kita nampak banyak kekangan yang berlaku, apa kaedah yang dapat dilakukan oleh umat Islam masa kini dalam meningkatkan ilmu agama ataupun kita katakan meningkatkan kerohanian kita walaupun kita berdepan dengan pelbagai kekangan. Jadi kita tak maulah disebabkan banyak kita ada kekangan yang berlaku, kita makin jauh dengan Allah. Jadi apa penyelesaian yang kita boleh buat, Ustaz Muhaizam? Dipersilakan. Terima kasih Doktor. Dari segi penuntut ilmu, sekarang ni dengan keterbatasan yang ada disebabkan oleh kerana kita terpaksa menghadkan aktiviti keagamaan di masjid, di surau, dan kita juga terpaksa melimitkan lah macam bulan Ramadan ni. Kalau dulu kita meriah dengan tazkirah, itu sebagai satu medium untuk peningkatan ilmu. Jadi dengan COVID yang melanda ni menyebabkan tidak berlaku perkara tersebut di tengah-tengah negeri, tazkirah langsung tak dibenarkan. Jadi Ustaz Muhaizam boleh dekatkan sikit, dia kurang jelas. Okey, berkaitan dengan ilmu tadi ya. Jadi bagaimana kita nak menuntut ilmu dalam keadaan tekanan-tekanan yang ada ataupun hambatan-hambatan yang ada. Sebelum saya pergi kepada tajuk ini, saya lihat kita perlu memahami di segi menuntut ilmu ni, tradisi Islam dalam menuntut ilmu ialah berguru. Tradisi Islam dalam menuntut ilmu ialah secara talaqi, berhadapan dengan guru. Apabila berlakunya COVID-19 ini, kita dapati bahawa keedah belajar secara berguru ni, berhadapan secara musyafahah, secara talaqi dengan guru ini agak tercabar disebabkan kekangan kita untuk hadir di hadapan guru untuk belajar. Jadi ini satu isu yang saya kira kita kena perhatikan. Menuntut ilmu secara berguru ni adalah merupakan satu kaedah yang kita pelajari daripada salafus salih, di mana guru mentransferkan ilmunya kepada muridnya, dan murid berdamping dengan guru dalam satu tempoh yang lama di dalam menuntut ilmu ini. Saya bercakap dalam konteks ilmu agama lah. Jadi sebab itu dalam tradisi keilmuan Islam dia ada ilmu yang secara bersanad. Jadi guru menyampaikan sanad ilmunya kepada muridnya. Jadi perkara itu hanya berlaku secara berhadapan, murid berhadapan dengan gurunya. Jadi kenapa penting begitu? Kenapa pembelajaran secara berguru ini penting? Kerana guru bukan sekadar memberi ilmu, memberi maklumat, tetapi guru juga berfungsi untuk memberi nasihat, untuk membimbing, untuk memberikan panduan, untuk mendidik. Guru juga seorang murabbi, guru juga seorang yang menegur, yang menghilangkan kesilapan yang dilakukan oleh murid, dan muridnya, dan guru jadi model kepada muridnya. Jadi pembelajaran secara maya yang seperti yang kita banyak lakukan sejak COVID ini berlaku, dia tak boleh memenuhi perkara tersebut. Walaupun hari ini agak mudah dengan kemudahan alam maya yang wujud ini, kita boleh belajar secara menggunakan video, dan sebagainya.
Maka menyebabkan kadang-kadang orang melihat kadang-kadang kita melihat ada orang merasakan bahawa seperti tak perlu lagi berdamping dengan guru, seperti tak perlu lagi untuk belajar secara menghadap guru. Jadi perkara ini saya kira sangat penting. Maaf, banyak berlaku masalah di suara. Jadi saya kira tradisi belajar secara berguru ini jangan ditinggalkan. Jadi boleh untuk kita guna alam maya ni sebagai satu wahana untuk belajar, tetapi jangan sampai kita asyik dan lupa dengan menggunakan kemudahan-kemudahan internet ini untuk mendapat ilmu dan maklumat sehingga kita meninggalkan tradisi Islam, iaitulah belajar secara talaki, belajar secara berguru. Jadi macam masalah kita ada satu masalah, contohnya masalah agama, kita mungkin boleh pergi ke Google, kita tekan saja, kita tulis saja satu-satu isu yang kita nak tahu, Google akan beri jawapan kita kepada kita. Tetapi maklumat yang ada di dalam mesin maklumat Google itu dia muntahkan ke semua, tidak disusun, tidak ditapis, tidak diatur. Jadi di situ ada masalah apabila kita menggunakan Google semata-mata untuk mendapat satu-satu penyelesaian masalah fiqh sebagai contoh. Berbeza kalau kita bertemu dengan guru, kita bertanya kepada guru dia akan menjawab mengikut kadar yang perlu kepada murid yang bertanya. Jadi maklumat yang ada pada guru itu telah disaring, telah ditapis dan telah disusun dan diberikan kepada murid mengikut kadar kemampuan yang memadai kepada murid tersebut. Itu peranan guru yang Google tak boleh buat. Google dia akan muntahkan semua maklumat. Jadi kalau nak penyelesaian fiqh, dia akan datang semua. Fiqh Syiah pun ada, fiqh di luar daripada Syafi'i pun ada, semua. Ini menjadi satu masalah. Sebab tu saya mengatakan di sini kita boleh guna semua platform alam maya yang wujud, tidak menjadi satu kesalahan, tetapi tradisi keilmuan Islam belajar secara talaki itu mestilah diteruskan. Kerana apa? Guru memberi ilmu daripada jiwanya, jiwa ke jiwa, jiwa guru ke jiwa murid. Mesin Google dia tak ada jiwa, dia tak dapat memberi ilmu itu kepada muridnya. Dia memberi maklumat, dia memberi data, tapi guru dia memberi ilmu. Kerana ilmu ni dia ada ruh, ilmu ni dia ada ruh. Sebab ilmu itu datangnya daripada Tuhan yang bersifat dengan Al-Alim, Tuhan yang maha mengetahui. Dan ilmu, orang yang berilmu dipanggil alim ataupun dipanggil ulama. Orang yang berilmu dipanggil ulama. Dan ulama ni disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu sebagai pewaris Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul. Jadi di situ ada roh agama, di situ ada roh tauhid. Jadi ini yang saya nak tekankan tentang belajar agama ni, tradisi keilmuan belajar secara talaki. Jangan ditinggalkan. Kita boleh guna kaedah baru yang ada, tetapi kaedah belajar berguru menghadap guru ini mesti diteruskan supaya kita memiliki kita menuntut ilmu itu secara yang mustaqil, secara yang betul, secara yang terbaik. Saya kira itu respon ringkas saya berkaitan dengan soalan doktor tadi. Dalam keadaan saya berhadapan dengan masalah suara, berhadapan dengan masalah internet putus sebagainya, saya rasa itu dulu. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, walaupun kita ada kekangan,
kita tak berhadapan. Macam kita sebagai pensyarah, kita tak dapat face to face dengan student. Dia lain feeling dia. Feeling kita nak mengajar berhadapan dengan feeling kita mengajar online, dia sangat lain. Kalau berhadapan kita boleh bersembang, kita boleh rapat dengan budak, kita boleh olah pembelajaran dengan lebih menarik. Tapi kalau kadang-kadang dalam online, kita mengajar tu senyap je. Kita tak tahu student tu ada ke tak kan. Itu cabaran, tapi kita kena berhadapan dengan kekangan dan kita kena make sure lah apa yang kita buat tu terbaik. Sebab kita tak boleh nak ubah, kita kena adapt dengan situasi semasa sekarang. Dan macam Ustaz kata juga tadi, betul, kalau kita katakan ilmu daripada Google tu banyak, memang banyak. Tetapi apa-apa pun kita mesti ada guide daripada guru juga. Tetapi menggunakan kaedah yang kita sedia ada. So walaupun kita katakan kita boleh guna Google, tapi kita boleh juga kalau nak dapatkan ilmu daripada guru, kita boleh gunakan juga Webex dan sebagainya secara bertalaki secara online. Okay. Alhamdulillah, jadi selesai untuk sesi kedua kita. Jadi terima kasih perkongsian kepada dua-dua panel. Jadi saya buka soalan, sesi ketiga kita saya buka soalan kepada para peserta untuk bertanya soalan kepada kedua-dua panel kita. Jadi saya persilakan jika ada soalan daripada para peserta. Ada soalan tak yang nak ditanyakan? Ada soalan? Okay, kita baca dulu chat sementara mungkin ada yang masih berfikir macam mana nak bertanya kan. Okey, buat masa ni kita nampak saya baca komen. Okey, buat masa ni kita nampak lebih tertumpu kepada kegiatan ekonomi dan harap kerajaan jangan lupakan amal ibadat orang Islam. Jadi saya rasa berbanding tahun lepas, saya rasa dari segi SOP masjid, SOP tahun lepas dan tahun ni dia mungkin dah sedikit longgar. Kalau kita tengok pada tahun lepas kita tak boleh bertarawih di masjid langsung pun. Dan kalau kita tengok untuk tahun ni mungkin dah ada sedikit kelonggaran. Jadi apa pendapat Ustaz Muhaizam dengan kelonggaran yang kita ada ini, apa kesan kepada umat Islam? Dan yang kedua, saya pernah ada yang bertanya kepada saya, dia macam ni, kata apa, dia rasa dia berdosa disebabkan dia rasa dia dah selesa untuk semayang secara berjarak. Maksudnya kan kita norma baru, kita semayang secara berjarak. Jadi dia rasa situasi ni saya rasa lagi selesa berbanding semayang rapat-rapat. So dia rasa dia berdosa bila ada perasaan itu. So apa pendapat Ustaz? Terima kasih Doktor atas soalan tadi. Yang pertama berkaitan dengan kelonggaran yang berlaku hari ini. Saya kira bukan persoalan kesan yang perlu kita lihat, tetapi apabila kelonggaran itu berlaku, sepatutnya kita ambil peluang. Ambil peluang terutama pula kita berada di bulan Ramadan ini, kita ambil peluang untuk melipat gandakan amal ibadah kita dan melakukan sebaik-baik, memaksimumkan amal ibadah kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi bukan masalah kesan yang saya kira kita nak kena bincang, tapi sepatutnya dia menjadi satu dorongan dan menjadi satu motivasi kepada kita untuk kita mengambil kesempatan ini untuk memaksimumkan ibadah dan juga takarub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan rasa selesa dengan norma baru. Jadi kita tidak lagi perlu duduk rapat-rapat kan, kita tidak lagi perlu
selesa semayang dalam keadaan pakai mask. Kita kena, apa pun kita kena ingat, kita berada dalam keadaan darurat sekarang. Jadi apa yang berlaku hari ini, perubahan-perubahan yang berlaku hari ini kerana faktor darurat tadi. Apabila darurat ini telah pun selesai, telah pun berada dalam keadaan seperti biasa, maka kita kena kembali rapatkan soft. Itu hukumnya, kita tak boleh berubah daripada itu. Jadi kalau rasa bersalah kerana rasa selesa, saya kira itu orang yang baik lah. Maksudnya dia melihat bahawa dia tak sepatutnya merasai selesa berada dalam keadaan jarak begitu 1 meter. Sedangkan kita tahu bila kita bersembahyang, kita seharusnya berada dalam keadaan rapat. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kerana dengan rapat itu, dengan bertemu bahu dengan bahu tu, dia ada hikmah dia yang sendiri, iaitulah memupuk silaturahim yang kuat sesama Muslim, supaya syaitan tidak boleh menerobos saf umat Islam. Jadi perasaan yang dia ada itu satu perasaan yang baiklah. Dan kalau orang rasa selesa pula, merasakan bahawa inilah yang terbaik, dan yang Nabi anjurkan supaya kita soft rapat-rapat itu sebagai tak baik, itu satu perkara yang saya kira aspek negatif lah, yang tidak patut berlaku kepada kita orang Islam. Itu jawapan ringkas saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz Muazzam. Okey, soalan kedua, saya tengok di chat. Nak tanya kepada panel pertama, Prof. Jubri, apa pendapat Prof apabila masyarakat menyatakan SOP yang dilaksanakan oleh KKM dan government secara amnya sebagai fitnah akhir zaman, apabila banyak kluster dikaitkan dengan aktiviti keagamaan. Malahan banyak sunnah mula dilupakan dan disekat. Contohnya solat berjemaah, bersalaman dan sebagainya. Apa pendapat Prof? Ya, terima kasih ya. Fitnah akhir zaman ni, saya rasa bukan semua masyarakat yang timbulkan. Hanya segelintir masyarakat saja yang timbulkan tentang fitnah akhir zaman ini. Ya, itu fakta lah. Kemudian yang kedua, yang kata banyak kluster dikaitkan dengan aktiviti agama tu pun, yang setakat kita tengok, tak banyak pun yang dikaitkan dengan aktiviti agama. Kecuali yang awal dulu kita tengok yang di Masjid Sri Petaling itu kan. Yang itu saja, lepas tu dah selesai dah. Dan selepas itu adalah di tafiz-tafiz sikit-sikit. Tapi alhamdulillah sekarang nampaknya dah tak banyak kluster agama ini. Ya. Jadi saya rasa kalau kita umumkan, masyarakat menyatakan, maknanya semua masyarakat. Sedangkan yang duduk sibuk itu sebenarnya kita nampak segelintir saja. Tapi itu hak mereka lah, sebab mereka baca hadis akhir zaman, mereka membaca macam-macam lagi. Jadi mereka ada pengetahuan tentang perkara itu. Saya tak berani nak cakap sama ada itu betul ataupun tidak. Yang kluster agama itu pun fakta tu kita kena cari sungguh-sungguh lah. Malahan pasal sunnah mula dilupakan, disekat itu saya ingat ini Ustaz akan jawab lah kot ya. Sama ada boleh tak sunnah yang tidak dilakukan dan begitu seterusnya. Saya ingat satu ketika perjuangan Ikhwan Muslimin di Mesir, tiba-tiba diarahkan oleh pemimpinnya supaya semua ahli Ikhwan Muslimin cukur janggut. Jadi pada ketika itu dia berlakulah perselisihan. Ada segolongan mengatakan Ikhwan Muslimin ini sudah menyelewengkan sunnah. Janggut itu kan sunnah, kenapa mesti dicukur? Jadi mana yang tak percaya, yang tak yakin kerana takut melanggar sunnah. Saya kata sunnah itu sunat saja, bukan wajib ya. Sebab Ikhwan Muslimin tidak sampai tidak membenarkan semayang. Jadi maka yang tak ini pun tak cukurlah. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya mereka semua ditangkap, masuk penjara, diseksa dan sebagainya, dibunuh. Jadi pemimpin itu mengarahkan supaya menyelamatkan mereka, supaya perjuangan mereka boleh berterusan.
boleh berterusan. Jadi saya rasa apabila pemerintah menyekat kita itu, saya rasa mereka tidak bermaksud untuk halang kita bersolat berjemaah, menghalang kita untuk bersalaman, ya, menghalang kita untuk menziarahi, ya. Perkara itu terpaksa dilakukan. Kita tak mau jadi macam India. Apa berlaku di India sekarang, ya? Di India sekarang ini orang yang kena COVID dah melampau-lampau sangat, hospital dah tak tertanggung, ya, ada yang mati di tengah jalan. Kita tengok video banyak itu, dan mayat-mayat yang terpaksa dibakar di tepi jalan serentak ni. Akibatnya apa, ya? Akibatnya sebelum daripada ini India mengalami COVID yang sedikit, dan mereka yakin bahawa tak ada lagi COVID, dan mereka membebaskan aktiviti agama termasuk mandi di Sungai Gangga. So segala aktiviti agama dilakukan, dan selepas itu, ya, mandi Gangga itu membersihkan dosa semua itu, kita nampak macam-macam lah dia punya penjarakan tak jaga dan sebagainya itu, dan akhirnya sekarang mereka mengalami perkara yang semikian rupa. Dan saya yakin kita semua tak mahu mengalami seperti mana yang dialami oleh India. Jadi pemerintah pun agak serba salah sebenarnya, ya. Saya yakin mereka juga orang Islam, mereka mahu kita semua beramal ibadah, ya, dan benda-benda yang tidak menggugat pemerintahan mereka, saya ingat mereka tak larang pun. Kita nak sembahyang banyak mana berjemaah dalam rumah, silakan. Ya, dia tak mari tanya pun, tidak jadi SOP, tak boleh sembahyang berjemaah banyak-banyak dalam rumah bersama keluarga kita, tak pun, ya, bersalaman sesama keluarga kita, ya, tidak pun. Jadi kita kena pertimbangkan antara mudarat yang akan berlaku dengan SOP yang inilah yang sepatutnya kita lakukan untuk menghalang daripada mudarat itu menjadi lebih mudarat. Itu saya rasa pandangan saya. InsyaAllah. Terima kasih. Mungkin Ustaz boleh tambah lah kot bab meninggalkan sunnah kerana ini. Boleh Ustaz Muhaizam tambahkan. Dr. Farah, saya terlepas tadi, meninggalkan sunnah yang bagaimana tu? Maksudnya meninggalkan sunnah bila mana kita tak boleh bersolat jemaah di dalam masjid, tapi kita tak boleh bersalam-salaman. Jadi COVID ni seolah-olah menyebabkan kita meninggalkan perkara-perkara sunnah tersebut. Seperti yang kita sudah maklum, kita sebenarnya realitinya sekarang ni berada dalam keadaan darurat. Jadi SOP yang berlaku ni yang kita lihat, ialah kita lihat kita pun tak selesa. Kita pun tak selesa sebenarnya berada dalam keadaan SOP masjid yang seperti yang ada tu. Tetapi apakan daya, dalam keadaan darurat yang sebegini, kita terpaksa. Pemerintah bukannya sengaja untuk membiarkan fenomena ini berlaku. Saya kira pihak yang ada otoriti dan agama kita telah pun membuat satu keputusan, telah pun membuat perbincangan yang cukup masak dalam perkara ini sebelum membuat keputusan. Jadi kita, macam saya katakan tadilah, dalam situasi ini kita kena wasta'inu bisabri wassabar. Kita kena sabar dalam keadaan hambatan yang wujud. Kita jangan menimbulkan satu keadaan yang menyebabkan masyarakat jadi hiruk pikuk, masyarakat menjadi huru hara. Kita tahu, bahkan saya sendiri pun, kita semua sendiri pun tidak gembira dengan fenomena SOP di masjid tu. Tetapi apakan daya, dalam keadaan yang wujud seperti ini kita berada dalam keadaan keterpaksaan. Jadi kita hendaklah bersabar. Pada masa yang sama, saya kira pihak pemerintah, pihak kerajaan kena daripada masa ke semasa melihat dan menilai SOP di masjid ni, yang mana yang dilihat perlu dilonggarkan apabila keadaan-keadaan tertentu, maka hendaklah diberi kelonggaran. Seperti yang kita tengok hari ini pun, masjid sudah pun diberi kelonggaran. Kita dah boleh sembahyang tarawih berbanding dengan
tahun lepas kita langsung tak boleh pergi masjid, masjid ditutup. Jadi kerajaan tidaklah mengambil satu sikap yang statik kat situ. Jadi saya kira buat masa ni rakyat hendaklah bersabar dan kita kena lihat sekiranya berlaku sesuatu yang kecoh dalam negara kita, kita akan mengundang kepada mudarat. Jadi di antara dua perkara tersebut, mudarat dengan manfaat, kita kena tolak mudarat. Jadi rakyat kena bersabar, umat Islam kena bersabar dalam perkara ini. Pada masa yang sama, saya tidaklah mengatakan bahawa kita kena bersabar sampai tidak boleh memberi nasihat, tidak boleh memkritikan kepada pihak yang berautoriti dalam perkara agama dan negara kita. Rakyat terus dialu-alukan sebenarnya untuk bersuara. Tetapi memberi suara dalam keadaan yang terkawal, dalam keadaan yang mementingkan tentang keamanan. Kerana COVID ini sangat sensitif. Saya lihat kalau tak pandai kita mengawalnya, musibah COVID ini dia akan menjadi satu musibah yang menghancurkan negara. Jadi kita jangan sampai ke peringkat itu. Jadi kita kena pastikan, kita kena jagakan. Kerana umat Islam di Malaysia ni adalah umat Islam di Malaysia dan umat Islam di Nusantara ni adalah umat Islam yang masih berada dalam keadaan zon yang aman. Kalau kita tengok umat Islam di tempat yang lain di Timur Tengah sebagai contoh, keadaan sangat menyedihkan. Jadi kita kena pertahankan suasana aman dalam tanah air kita ni. Jangan dengan COVID ini menyebabkan perpecahan dalam masyarakat, dalam rakyat, menyebabkan negara berada dalam keadaan tidak stabil. Jadi bersabar, kita tenang dan selagi mana kita perlu taat kepada pemerintah, selagi mana rakyat pemerintah berada dalam keadaan mentaati perintah Allah, kita hendaklah taat kepada pemerintah tersebut. Itulah jawapan saya secara ringkas. Ya, Alhamdulillah, terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh kedua-dua panel. Jadi kita ada beberapa lagi soalan, tapi saya rasa kita tidak ada kecukupan masa. Jadi kita pergi seterusnya kepada sesi yang terakhir, iaitu sesi rumusan. Khulasah rumusan di atas perkongsian webinar kita pada hari ini. Jadi saya mulakan dengan Prof untuk Prof merumuskan perbincangan kita pada hari ini. Alhamdulillah, ada ketiga perkara yang saya nak rumuskan. Yang pertamanya, kita kena terima hakikat lah bahawa COVID-19 ini adalah satu realiti. Jadi kita kena berdepan dengan COVID-19 ini sebagai satu realiti, bukan satu mimpi. Dan yang kedua, kita barangkali kena sedar bahawa kalau sekiranya kita kira 3 tomorrows yang dikemukakan oleh Zaid dan Sadar ni, kita berada dalam untalked futures yang tidak terfikir, maka kita kena adjust lah kita punya respons kepada COVID-19 ni dengan cara yang tidak difikirkan orang juga. Banyak benda dah yang kita lakukan macam tadi kan, nak semayang duduk jauh-jauh jarak ya. Dan ada banyak perkara yang selama kita lakukan tapi dah tak boleh lakukan. Jadi itu juga. Dan yang ketiga, kita kena terima hakikat lah. Dan kena berbaik sangka selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping terus berikhtiar, minta Allah keluarkan kita daripada musibah ini insya-Allah. Dan pada masa yang sama menjana kreativiti untuk meneruskan hidup kita. Kita kena terus hidup walaupun dalam keadaan yang Allah uji sekarang ini. Itu saja Dr. Farah. Terima kasih banyak-banyak kerana mengundang saya. Semoga ada manfaat insya-Allah. Okey, terima kasih Prof. Ustaz Muhaizam boleh rumuskan perbincangan kita pada hari ini? Saya nak buat rumusan bagaimana kita diajar oleh Nabi Muhammad SAW dalam kita berhadapan dengan masalah ekonomi, bagaimana kita nak hadapi masalah ekonomi daripada perspektif kerohanian, daripada perspektif pembangunan rohaninya. Satu ketika seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar namanya Abu Umamah.
Abu Umamah ni dia pergi ke masjid dalam keadaan yang mahmum, dalam keadaan yang berduka cita. Dalam keadaan berduka cita itu dia sembahyang bersama dengan Nabi. Kemudian apabila selesai sembahyang, dia masih lagi berada di masjid Nabi dan dia duduk di masjid Nabi walaupun orang lain sudah pun beredar. Dan perkara itu disedari oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka akhirnya Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada Abu Umamah, apakah yang menyebabkan kamu berada di dalam masjid sedangkan solat jemaah sudah pun selesai, orang lain sudah beredar, kamu masih ada di masjid? Lalu diberitahu oleh Abu Umamah, dia sedih, dia berduka cita kerana dia berhadapan dengan masalah ekonomi keluarga, berhadapan dengan masalah hutang. Itu yang menyebabkan dia berduka cita dan dia tak tahu nak buat apa, dia duduk di masjid. Itu cara sahabat dulu, bila ada masalah mereka cari masjid. Maka Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada Abu Umamah, wahai Abu Umamah, mahukah engkau aku ajarkan kalimat yang engkau baca kalimat itu di pagi dan juga di waktu petang, Allah akan menghilangkan duka cita kamu, Allah akan menghilangkan masalah ekonomi kamu. Maka Abu Umamah mengatakan, ya, dia berhajat kepada kalimat-kalimat yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tersebut. Lalu berkata Nabi kita Muhammad SAW, kamu berkatalah di waktu pagi dan di waktu petang dengan doa ini. Iaitulah doa yang masyhur yang sering kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ulang 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang. Dan kenapa bila kita lihat hadis ini, kenapa doa itu dia ajarkan kepada Abu Umamah? Kerana doa itu mengandungi permohonan, rayuan kepada Allah supaya Allah melindungi diri kita daripada beberapa perkara. Yang pertama, alham wal hazan. Minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada ham wal hazan, duka cita dan sedih. Apabila kita hidup dalam keadaan berduka cita dan sedih, kita hilang semangat, kita hilang keceriaan hidup, menyebabkan kita tak berdaya. Maka oleh kerana itu, kita pohon kepada Allah dalam doa ini supaya dihilangkan sedih itu, diberi kepada kita keceriaan untuk kita bangkit, untuk memulakan kehidupan, mencari nafkah, mencari penyelesaian ekonomi yang berlaku. Jadi kalau ham, duka cita itu kekal dalam dada, kita tak akan bersemangat dalam berhadapan dengan hidup, kita tak akan bangkit untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang melanda diri kita. Itu yang kita minta nombor 1. Minta Allah Ta'ala hilangkan duka cita dalam hati. Yang kedua, minta Allah Ta'ala hilangkan al-ajaz. Al-ajaz ketika kita lemah, rasa tak berdaya, rasa tak ada motivasi diri, rasa tak boleh bangkit. Perkataan rasa ajas ini, rasa tak berdaya ini, kalau ada dalam diri kita, memang kita tidak akan melakukan apa-apa, kita akan biar keadaan berterusan dalam keadaan kemiskinan. Kalau dalam konteks diri, kita biarkan terus kita berada dalam keadaan individu kita dalam keadaan miskin. Kalau bangsa, kita biar terus bangsa itu dalam keadaan tak bermaya. Jadi kita kena minta kepada Allah perlindungan supaya Allah hilangkan ajas itu daripada diri kita, daripada diri bangsa kita. Dan kita tukar ajas itu dengan bersemangat, dengan bermotivasi. Kemudian minta lindung kepada Allah daripada kasal. Kasal ini malas. Kerana malas kita tahu tidak akan memancing kepada kemajuan ekonomi. Kita kena tukar malas kepada rajin. Dan ini kena pohon kepada Allah, kena doa kepada Allah, kena minta kepada Allah. Itu daripada perspektif rohani. Kita kena minta kepada Allah, Allah tukar daripada malas itu kepada rajin. Rajin macam mana orang Jepun rajin, rajin macam mana orang Cina rajin. Maka kerajinan itu bila diberikan kepada kita, barulah kita dapat menyelesaikan masalah ekonomi. Jadi demikian doa tu, dalam konten doa itu ada penyelesaian-penyelesaian yang bukan semata-mata dengan berdoa selesai masalah, tetapi Allah menghilangkan sifat-sifat negatif yang menyebabkan kita terperangkap dengan kemiskinan. Jadi itu doa yang diajar. Kemudian minta doa lagi daripada a'udzubika minal jubni. Jubni ni ialah takut, penakut. Takut nak memulakan
pekerjaan baru, takut nak mencuba, takut itu, takut ni. Sifat takut ni menyebabkan kita tak berubah. Jadi kena ada keberanian. Daripada sifat takut tukar kepada keberanian. Baru kita boleh merubah keadaan ekonomi kita. Itu al-jubun. Dan yang kedua al-bukhul, iaitulah sifat bakhil. Dalam nak menyelesaikan masalah ekonomi, kita tidak boleh bakhil. Ada sedikit, kita kena infak sedikit. Kita kena tunaikan zakat. Kita kena keluarkan sedekah. Kena jadi pemurah. Tukar daripada sifat bakhil kepada sifat pemurah. Kita semua tahu cara untuk menjemput rezeki salah satunya dengan memperbanyakkan sedekah. Jadi sifat pemurah itu kita pohon kepada Allah dan Allah, kita minta Allah buang sifat bakhil. Itu konten dalam doa ini. Kemudian doa itu dilanjutkan lagi, wa a'udzubika min ghalabatid dain, dan aku berlindung denganmu wahai Tuhan daripada beban hutang. Jadi hadis ini, doa ini mengajar kepada kita supaya pandai berhutang. Kita kena belajar skill berhutang. Tidak boleh berhutang yang menyebabkan kita berada dalam keadaan yang boleh membawa kepada muflis, yang boleh membawa kepada berbagai masalah. Hutang sebagaimana yang disebutkan oleh orang yang pakar dalam ekonomi, berhutang dengan keadaan hutang yang boleh buat duit, bukan hutang yang menyebabkan liability, yang menyebabkan kita terpaksa bergadai, bergolok gadai. Jadi kena ada skill dalam berhutang. Jangan berhutang sembrono. Itu di dalam hadis itu menunjukkan kepada kita. Dan akhirnya waqahrul rijal. Kita minta lindung daripada kekerasan pemungut hutang. Tak kiralah namanya bank ke, namanya along ke, namanya ceti ke, kita minta lindung. Jadi orang-orang yang macam ni, institusi kewangan ni, kita kena pandai bermuamalah. Jangan kita terjerat dengan hutang dengan mereka. Jadi sebenarnya doa itu mengajar kepada kita perubahan, merubah diri untuk berubah daripada kemiskinan kepada kemajuan. Di situ ada input-input ekonomi dalam doa ni. Kita beramal pagi dan petang, pada masa yang sama kita buang sifat-sifat negatif yang ada pada diri kita yang boleh membangun dan memacu kita kepada kemajuan ekonomi. Sekian, terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih di atas perkongsian daripada kedua-dua panel kita hari ini. Alhamdulillah, dengan ini berakhirlah forum webinar ASIS UiTM Kedah. Semoga perbincangan kita pada hari ini dapat memberi input yang bermanfaat, khususnya kepada peserta, dan dapat membantu masyarakat dalam mendepani pandemik ini. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kedua-dua panel kerana sudi menerima jemputan dari pihak ASIS UiTM Kedah dalam berkongsi manfaat kepada peserta sebentar tadi. Dan terima kasih juga kepada semua peserta kerana sudi meluangkan masa mendengar perbincangan webinar hari ini. Jadi sekiranya ada salah silap dari pihak kami, saya mohon ribuan ampun dan maaf, dan berharap program seperti ini kita dapat teruskan lagi pada masa akan datang. Jadi insya-Allah, jazakumullahu khairan katsira. Jadi Prof dan Ustaz Muhaizam, jadi sebelum kita habiskan kita punya webinar secara official, boleh tak kita nak minta peserta-peserta pun sama-sama buka kamera untuk kita snap gambar. Snap gambar, walaupun kita secara maya kita nak tengok jelas juga untuk peserta-peserta kita yang mendengar kita punya webinar pada hari ini. Jadi jika sama-sama kita buka, jadi kita boleh snap gambar. Okey. Ustaz Saiful ke yang snap? Ustaz Bat? Siapa snap? Dr. Saiful. Okey. Ustaz Saiful snap, Ustaz. Okey. Ustaz dah kah? Ustaz Saiful? Dah. Okey, jadi Alhamdulillah, terima kasih di atas kehadiran peserta hari ini, dan terima kasih sekali lagi di atas perkongsian kedua-dua panel kita
Alhamdulillah kita berakhirlah webinar kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi.